Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Juara-Juara Eropah. Kumpulan A, Galatasaray seri 3 sama dengan pasukan Manchester United. Bayern Munich seri tanpa jaringan dengan pasukan Copenhagen. Kumpulan B, PSV Eindhoven bangkit untuk menewaskan pasukan Sevilla 3-2. Arsenal belasah pasukan Lens 6-0. Kumpulan C, Braga seri 1 sama dengan pasukan Union Berlin. Real Madrid menang 4-2 ke atas pasukan Napoli. Kumpulan D, Benfica seri 3 sama dengan pasukan Inter Milan. Dan Sociedad seri tanpa jaringan dengan pasukan Salzburg. Misi Manchester United untuk marah ke peringkat seterusnya semakin sukar. Misi Erik ten Hag untuk membawa pasukan Manchester United ke peringkat seterusnya dilihat semakin sukar apabila mereka mencatatkan keputusan seri 3 sama dengan pasukan Galatasaray pada awal pagi tadi. United bermula dengan baik apabila berjaya di depan dengan jaringan 2-0, menerusi Alejandro Garnacho pada minit ke-11 dan Bruno Fernandes pada minit ke-18. Hakim Ziyech kemudiannya merapatkan jurang kepada 2-1, menerusi sepakan percuma cantik pada minit ke-29. United sekali lagi menambah jaringan ketiga kali ini, menerusi skor McTominay pada minit ke-55, tetapi asakan dan bertalian arus daripada pasukan tuan rumah menyebabkan United bolos lagi sekali lagi menerusi sepakan percuma pada minit ke-62 dan Karim Altokoglu pada minit ke-71. Peluang untuk merebut slot ke peringkat seterusnya masih lagi terbuka, tetapi kesukaran ternyata milik Manchester United apabila mereka wajib menang ke atas pasukan Bayern Munich pada perlawanan terakhir nanti yang akan berlangsung di Old Trafford 2 minggu lagi. Arsenal benam cabaran Lens dengan kemenangan besar 6-0. Arsenal meneruskan penguasaan mereka dalam aksi kumpulan B selepas membelasah Lens 6-0 di Emirates pada awal pagi tadi. Kesemua jaringan tersebut dilakukan oleh 6 individu yang berbeza. Bermula dengan Kai Havertz pada minit ke-13. Gabriel Jesus kemudiannya menambah gol kedua pada minit ke-21 dan Bukayo Saka hanya memerlukan 2 minit untuk menambah gol ketiga. Gabriel Martinelli menjadikan gol keempat setelah 4 minit kemudian dan Martin Odegaard yang sudah kembali bahasa semula dengan pasukan menjadikan gol kelima dalam masa kecederaan di separuh masa pertama. Arsenal menambah satu lagi gol pada lewat separuh masa kedua, menerusi sepakan penalti yang disempurnakan oleh Jorginho. Keputusan itu memberikan peluang kepada mereka untuk menamatkan kempen UCL yang pertama mereka sejak kali terakhir pada musim 2016-2017 yang lalu sebagai juara kumpulan. Real Madrid mudah atasi pasukan Napoli. Real Madrid berjaya mengatasi juara Serie A musim lalu, iaitu pasukan Napoli dengan keputusan 4-2 pada awal pagi tadi. Napoli bagaimanapun terlebih dahulu di depan menerusi Giovanni Simons awal minit ke-9 sebelum Real Madrid kembali menjadikan 2 gol, menerusi Rodrigo pada minit ke-11 dan Jude Bellingham pada minit ke-22 untuk meletakkan mereka kembali di depan. Agak mengejutkan kerana penyerang utama pasukan Napoli iaitu Victor Osimhen tidak berada dalam kesebelasan utama dan hanya dimasukkan sebaik saja separuh masa kedua bermula. Napoli kembali menyamakan kedudukan menerusi Zambo Anguissa pada minit ke-47 dan ketika perlawanan dilihat akan berakhir dengan keputusan 2-2, Nico Paz berjaya menghukum kealpaan pasukan pelawat dengan gol ketiga pada minit ke-84. Joselu menambah gol keempat pada masa kecederaan sebelum perlawanan tamat. Real Madrid sudah layak ke peringkat seterusnya selaku juara kumpulan, tetapi pasukan Napoli terpaksa menanti sehingga perlawanan terakhir untuk mereka mengesahkan tempat ke peringkat seterusnya. Inter Milan hampir dikejarkan oleh pasukan Benfica. Inter Milan terpaksa bangkit semula daripada ketinggalan 3-0 pada separuh masa pertama untuk kembali mengikat kedudukan kepada 3 sama untuk mereka memperoleh sekurang-kurangnya satu mata penting dalam baki saingan UCL musim ini. Mereka sememangnya sudah layak ke peringkat seterusnya, namun akan bersaing dengan pasukan Sociedad untuk menentukan siapakah yang akan menjadi juara kumpulan. Kedua pasukan kini terikat dengan 11 mata, tetapi kelebihan jaringan dimiliki oleh pasukan Sociedad untuk mereka berada di atas Inter setakat ini. Kedua pasukan ini juga akan bertemu pada perlawanan terakhir nanti, di mana ia akan berlangsung di San Siro dan sudah pasti menjadi kelebihan buat pasukan Inter Milan nanti. Kita lihat pula jadual perlawanan Europa League akan berlangsung pada awal pagi esok. West Ham United akan bertemu dengan TFC Bakar Topola dalam aksi kumpulan A. Brighton akan bertemu dengan pasukan Athens dalam aksi kumpulan B. Satu lagi aksi kumpulan B melibatkan pasukan Marseille dan juga Ajax. Liverpool akan bertemu dengan pasukan Lens di Anfield dalam aksi kumpulan E. Villarreal akan bertemu dengan pasukan Panathinaikos dalam aksi kumpulan F. Roma akan bertemu dengan pasukan Servette di tempat lawan dalam aksi kumpulan G dan Leverkusen akan bermain di tempat lawan menentang pasukan Häcken dalam aksi kumpulan H. Kita ke perkembangan jadalah perpindahan pemain. Napoli sedang mencari pengganti Victor Osimhen.
Napoli dilaporkan sedang mencari pengganti kepada penyerang mereka, iaitu Victor Osimhen, yang dipercayai akan berhijrah ke Chelsea pada bulan Januari nanti. Keadaan ini telah diakui sendiri oleh pasukan Napoli, yang tidak menolak kemungkinan perkara itu akan berlaku. Mereka telah menyenaraikan beberapa nama yang dianggap sesuai untuk mereka bagi menggantikan penyerang utama itu. Antara nama yang berada dalam senarai mereka adalah Jonathan David, Luis Openda dan Victor Boniface. Napoli juga telah meletakkan harga sebanyak 115 juta pound untuk mana-mana pasukan yang berminat untuk mendapatkan penyerang mereka itu, dan Chelsea dilihat akan menjadi pasukan yang sanggup untuk membayar nilai setinggi itu. Lautaro Martinez sedang lanjutkan kontrak baru. Pemain pasukan Inter Milan, Lautaro Martinez, diberitakan sudah bersedia untuk melanjutkan kontrak baru bersama pasukannya itu, sekaligus menafikan segala kabar angin yang melibatkan perpindahannya nanti. Dia yang pada ketika ini dikaitkan dengan pasukan Manchester United dan juga Chelsea, lebih berminat untuk meneruskan karirnya bersama dengan pasukan Serie A itu, dan dijangka akan melanjutkan kontrak jangka masa panjang nanti. Kontrak semasa beliau akan tamat pada Jun 2026 dan dia tidak berdepan dengan masalah untuk melanjutkan kontraknya lebih awal. Jean-Claude Todibo jadi rebutan kelab EPL. Pemain kelab Nice, Jean-Claude Todibo, kini menjadi rebutan kelab daripada EPL seperti Manchester United, Liverpool dan juga pasukan Spurs yang baru saja menyertai saingan untuk mendapatkan pemain tersebut. Dia yang masih cemerlang bersama dengan pasukan Nice pada musim ini akan cuba dibawa masuk pada bulan Januari nanti. Tetapi pasukan Nice dilihat tidak akan melepaskan pemain itu secepat mungkin kerana mahu fokus kepada aksi dan liga domestik terlebih dahulu. Arsenal cuba dapatkan Benjamin Sesko. Arsenal dilaporkan akan cuba sedaya upaya untuk mendapatkan penyerang pasukan RB Leipzig, iaitu Benjamin Sesko. Dia kini menjadi pilihan utama pasukan dan baru berusia 20 tahun. Bayern Munich tarik diri daripada saingan untuk dapatkan Rafael Varane. Bayern Munich mula kurangkan minat mereka terhadap pemain pertahanan pasukan Manchester United, iaitu Rafael Varane, selepas mereka dikatakan tidak mampu untuk mengikut permintaan yang diminta oleh pasukannya itu. Real Madrid sedang dapatkan Kepa secara tetap. Real Madrid sudah bersedia untuk mendapatkan Kepa Arrizabalaga secara tetap selepas menilai semula potensi yang dimiliki oleh penjaga gol itu. Dia kini basis secara pinjaman daripada pasukan Chelsea dan Real akan sudi membayar sebanyak 20 juta pound seperti mana yang Chelsea minta sebelum ini. Chelsea mungkin akan dapatkan semula bekas graduan akademi mereka. Chelsea berkemungkinan akan cuba mendapatkan semula bekas graduan daripada akademi bola sepak mereka, iaitu Marc Guehi, yang kini sedang beraksi bersama dengan pasukan Crystal Palace. Perkara ini dikuatkan lagi selepas Mauricio Pochettino berminat untuk mendapatkan pemain yang sudah terbukti berjaya dalam saingan liga perdana Inggeris tersebut. Liverpool berminat dengan Donyell Malen. Liverpool dilaporkan berminat untuk cuba mendapatkan penyerang pasukan Dortmund. Jurgen Klopp juga dikatakan berminat kepada pemain antarabangsa Belanda itu. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.